Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-muallif, muallif tu ialah muallif penyusun kitab Iqna' ni sebagai mensyarahkan matan Abu Syuja'. Nama beliau ialah Syamsuddin bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini Al-Khatib, atau lebih dikenali sebagai Al-Khatib Asy-Syirbini. Baik. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Qada'ul fawaid qada' fardu yang luput, solat fardu yang luput. Wa yubadiru bi faiti wujuban, hendaklah segera ia mengqadakkan solat yang luput tadi dalam keadaan wajib segera. In fata bila udrin, kalau kewajipan tersebut luput tanpa uzur. Kalau sengaja malas tangguh-tangguh, jadi sampai habis waktu wajib dia segera qada. Qada lah sebab dah habis waktu. Okey. Wa nadban, dan sunat segera in fata bi udrin, kalau dia lupa tu dengan uzur, seperti kanaumin wa nisyan, seperti tidur dan lupa. Nabi pun pernah lupa solat subuh kerana dalam satu peperangan Nabi balik tidur bermalam di satu lembah. Oleh kerana keletihan, maka semua kaum muslimin tertidur hingga matahari terik dan Saidina Umar yang mula-mula terjaga kerana teriknya matahari. Beliau melihat semua orang tidur, termasuklah Nabi SAW. Maka beliau pun berserulah berdekatan dengan Nabi, as-salahan. Jadi Nabi terjaga dengan suara Saidina Umar tersebut. Lantas baginda mengarahkan semua sahabat berpindah ke lembah yang lain kerana lembah itu telah didatangi syaitan. Jadi Nabi tak sukalah solat di lembah yang ada banyak syaitan, nanti solat tidak khusyuk. Seandainya wajib segera untuk menunaikan kefarduan yang luput tu, maka Nabi tidak akan suruh pindah ke lembah yang lain. Jadi Nabi suruh pindah ke lembah lain dulu, baru solat di lembah yang lain. Itu menunjukkan bahawa sunat segera. Sunat segera untuk mengqada kefarduan, kewajipan yang luput. Wa yusannu tartibi al-faiti, dan disunatkan tertib melakukan qada tadi tu secara tertib. Kalau seandainya yang ditinggalkan tu banyak, contohnya baru nak taubat kan, dulu banyak tinggal solat, maka sunatlah qada tu dengan tertib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh balik, satu package untuk satu hari. Solat yang mula zuhur dulu kan, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu satu package. Tapi kalau nak bundle pun harus bundle. Contohnya buat satu bundle 10 kali subuh kan, lepas tu 10 kali zuhur, contohlah. Harus sebab tertib tu sunat. Baik, jika wa taqdimuhu 'ala al-hadir allati la yukhaf fautuha, dan disunatkan takdim yang faid tadi tu, disunatkan melakukan kewajipan yang tertinggal tadi tu lebih dahulu, takdim, berbanding melakukan solat yang hadir. Solat yang hadir tu solat dalam waktunya. Jadi kalau tertinggal zuhur sebab tidur kan, asar baru terjaga, jadi sunat solat zuhur dulu. Sunat saja, tak wajib.
sebab waktu dah habis. Ada pendapat mengatakan bahawa waktu solat yang faid li'udhrin tadi tu, solat yang terluput disebabkan uzur tadi, ialah waktunya ialah ketika dia ingat. Kalau dia lupa, dia punya waktu ialah ketika dia ingat. Kalau dia tidur, waktunya ialah ketika dia jaga. Itulah waktu dia. Berarti solatnya menjadi tunai lah. Sebab itulah waktu dia, sebab dia tidak sengaja. Jadi menurut Isnawi sah nak buat solat qada tu dengan niat tunai. Dan solat tunai nak niat qada, tak adalah, tak boleh kan. Bermain-main tu berdosa lah. Tapi kalau niat kalau solat qada nak niat tunai, sah. Baik. Wa taqdimuhu, takdim mendahulukan solat yang luput tadi tu ke atas solat yang tunai yang tidak dikhawatirkan habis waktu. Kalau dia tidur daripada Zuhur sampai dekat Maghrib Asar, 5 minit lagi nak Maghrib, jadi Zuhur confirm lah, lepas lah. Kalau dia solat Zuhur dalam waktu Asar tu, nanti Asar terlepas sebab waktunya dah suntuk. Jadi ketika tu solatlah Asar, sebab Asar tu tuan waktunya. Jadi Zuhur tu tak apalah kemudian, sebab waktunya pun dah habis kan, kemudian solat. Lagipun sunat saja untuk buat solat Zuhur dulu, berbanding Asar kalau dia terlepas Zuhur kerana tidur. Boleh. Faslun, ini satu fasal, fi man tajibu alaihi salatu wa fi bayani nawafil. Ini satu fasal pada membicarakan orang yang ataupun pada membicarakan tentang siapa yang wajib ke atasnya solat, siapa yang wajib solat, dan pada menerangkan tentang solat sunat. Baik. Waqad syara'a fi an-naw'il awwal, maka musannif telah masuk kepada bahagian pertama. Faqala, kata beliau, wa syaraitu wujubi salati thalathatu asya', syarat wajibnya solat itu 3 perkara. Al-awwalu al-islamu, yang pertama Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin wujuba mutalabatin biha. Syarat pertama, mestilah orang tu Islam. Bila Islam dia wajib solat, tidak wajib kata seorang kafir asli, memang daripada asal dia dah kafir sebelum kecil lagi, dengan kewajipan yang dituntut. Maksudnya kalau tak solat, kena tangkap, kena hukum, kena penjara, kena denda dan sebagainya. Itu yang dituntut. Jadi orang kafir tak sampai kena tangkap, kena suruh, kena paksa. Orang Islam tak solat boleh kena tangkap, kena denda, kena hukum, kena penjara dan sebagainya lah. Jadi orang kafir asli tidak wajib disuruh, ditangkap, dipaksa di atas dunia. Li'adami sihatiha minhu, sebab kalau dia solat pun tak sah. Lakin tajibu alaihi wujuba inqabi alaiha fil akhirati, tapi dia wajib menerima iqab di akhirat kelak, ditamakkunihi min fi'liha bil Islam, sebab dia mampu tamakun, mampu melakukan solat tu kalau dia masuk Islam. Dia tak masuk Islam, bukan berarti dia lepas akhirat, dia tak lepas. Sebab Allah jadikan dia, bukan ada Tuhan lain pun. Allah bagi dia makan, bagi dia kehidupan, bagi segala-galanya. Dia tak nak mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan dia, siapa suruh. Dunia lepaslah. Dia tak nak buat sebab aku tak nak percaya Islam. Dia kata tak payahlah buat perintah Islam. Akhirat dia tak lepas. Malah dia dapat 3 kali hukum. Hukum kafir, hukum
tak sah melakukan apa tu, hukum tidak melakukan kewajipan, kalau buat pun tak sah, dan hukum melakukan maksiat. Walaupun dia kafir, bagi dia semua halal, tapi kalau dia buat maksiat tetap juga menerima hukum orang melakukan maksiat. Wasani, golongan kedua ataupun syarat kedua. Syarat wajib solat lah ni, syarat wajib solat. Syarat kedua yang mewajibkan orang itu solat ialah bulugh baligh. Fala tajibu ala saghirin, tidak wajib solat itu ke atas kanak-kanak kecil. Li'adami taklifihi, sebab belum mukallaf. Belum mukallaf, li raf'il qalam anhu, kerana qalam, buku catatan amal diangkat daripada mereka, iaitulah kanak-kanak kecil. Kama sahha fi al-hadithi, seperti yang sahih tersebut di dalam banyak hadis. Antaranya hadis rufi'al qalamu, diangkat buku pena pencatatan amal tu an salatin, daripada 3 golongan. Anin naimi, pertama daripada orang tidur, hatta yastaqidu, sehinggalah mereka itu terjaga. Wa anis saghiri, dan daripada kanak-kanak kecil, sehingga yahtalimu, sehingga mereka itu baligh, kan. Wa anil majnun hatta yaqilu, dan daripada orang yang gila sehingga mereka itu sedar. Jadi tidak wajib tak dicatat pun amalan mereka, tapi kalau buat kebaikan, mereka, mak bapak dia dapat pahala, Kalau dah buat keburukan, kalau mak bapak dia suruh, mak bapak dapat dosa. Kalau mak bapak dia tak suruh, dia buat sendiri, tak berdosa. Wasalithu, yang ketiga, syarat ketiga yang mewajibkan solat itu al-aqlu. Kalau orang tu berakal, wajib dia solat. Fala tajibu ala majnunin, tidak wajib solat ke atas orang gila, lima dzikir, berdasarkan kepada sebab di atas apa tu, taklif dia, mukallaf. Sebab orang majnun tidak mukallaf. Habis. Tidak wajib ke atas orang majnun sebab dia tidak mukallaf. Wasakatal musannifu 'anil rabi'i, dan musannif tidak menyebut tentang syarat keempat. Apa dia? Wa huwa an-naqa'u 'anil haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Fala tajibu ala haidin wa nufasa, tidak wajib solat itu ke atas orang haid dan orang nifas, li'adami sihhatiha minha, sebab tidak sah, buat pun tak sah, sebab tu tak wajib. Baik. Faman ijtama'at fihi hadhihi syurut, siapa yang terhimpun padanya semua 4 syarat di atas, 4 syarat wajib solat di atas, wajabat alaihi salatu bil ijma', wajib ke atasnya melaksanakan solat, mendirikan solat secara ijma' ulama. Wala qada'a ala al-kafiri, habis kat situ. Dan tidak wajib qada ke atas orang kafir yang baru masuk Islam, idza aslama. Walaupun dulu dia dah baligh, kan, dia dah berakal, dia suci haid nifas, satu syarat dia tak ada, Islam dia tak ada. Jadi dia tak solat lah sepanjang kafir dia tu. Bila masuk Islam dah tua, macam mana solat dia sebelum tu? La qada, tidak wajib qada. Idza aslama, apabila dia telah masuk Islam. Liqauli ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina kafaru in tantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka itu berhenti daripada kekafiran mereka, akan diampunkan bagi mereka itu apa yang telah lalu. Jadi tak perlulah qada-qada, semua kewajipan yang dia tidak laksanakan semasa kafirnya itu semuanya diampunkan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan juga Allah Ta'ala ampunkan, maka bermulalah ia daripada kosong balik setelah masuk Islam.
Baik. Seterusnya, al-hukmu idza zalat al-mawani'u akhir al-waqti atau tara'at awal al-waqti. Hukum apabila telah hilang al-mawani', tegahan sah solat pada akhir waktu. Tegahan sah solat tu macam mana? Contohnya dia gila daripada waktu zuhur, awal waktu zuhur, lagi 5 minit dah asar, tinggal 5 minit waktu zuhur lagi, baru dia sedar balik. Dia pengsan ke, dia sawan ke, lagi 5 minit lagi waktu zuhur, baru dia sedar. Itulah contohnya. Atau haid ke, sepatutnya dia dah berhenti haid, tapi kok hari ni waktu zuhur ada lagi haid kan, nanti dah hujung-hujung waktu zuhur baru dia berhenti ya. Itu mana zalat al-mawani', hilang dia punya tegahan dia pada akhir waktu. Ataupun mawani' tu tadi tu, tegahan solat tadi tu datang pada awal waktu kan, belum solat lagi, tunggu setengah jam turun haid dia. Tadi dah masuk waktu dah, tak solat dia, tak nak solat, nanti dia, lepas tu datang haid dia. Macam mana tu? Walau zalat hadhil asbab al-mani'ah min wujubis salat wa qad baqiya min al-waqti qadra takbiratin fa aktsara wajabat as-salatu. Jika hilanglah semua sebab-sebab al-mawani', sebab-sebab yang menegah sah solat tadi tu, bagi jika hilanglah semua sebab-sebab yang menegah daripada min wujubi solat, daripada kewajipan solat. Sebab yang menegahkan kewajipan solat, sebab yang menegah daripada wajibnya solat. Waqad, sedangkan masih ada baki waktu sekadar boleh satu kali takbiratul ihram ataupun lebih. Maknanya, nak cerita pendeknya, tinggal satu kali takbir tu lebih kurang 1 minit atau tak sampai 1 minit. Allahu Akbar kan, pendek tak sampai 1 minit kan. Ada tinggal lagi baki waktu, wajabat as-solah, wajib juga dia solat. Jadi kalau dia terjaga tu tinggal 1 minit, katalah dia tidur ataupun dia pitam, tinggal 1 minit lagi, jadi dia wajib bersegeralah kok sempat kan. Kok sempat, wajib juga dia bersegera. Bukannya dia kata tinggal 1 minit, tinggal 5 minit tak sempat ni, mana dia tahu tak sempat. Dia kena usaha juga. Tapi kalau baki waktu 10 minit, confirm sempat lah kan. Kalau sekadar tidur sempat. Tapi kalau dia sakit, mungkin nak melayan pening tu pusing-pusing, itu bergantung kepada keadaan. Namun dia kena usaha juga. Masih tidak gugur kewajipan. Li'anna al-qadarul ladzi yata'allaqu bihi al-ijab yastawi fihi qadar raka'ah wa duniha. Kerana kadar yang berkaitan dengan wajib itu sama sahaja padanya, pada kadar dapat 1 rakaat ataupun kurang 1 rakaat. Jadi kewajipan tu tetap wajib daripada awal waktu sampai ujung waktu. Wajib lah kan. Dia tak ada ujung waktu tak wajib. Tak ada, wajib. Walaupun hanya tinggal 1 rakaat ataupun tinggal 1 takbir pun wajib lah. Wajib lah. Wa yajibu zuhru ma'al asri bi idraki qadri zamani takbiratin bi qadri zamani takbirati akhiri waqti al-asri. Wajib salat zuhur bersama dengan solat asar. Bersama ni kan, bersama ni maksudnya kalau ikut sebahagian ulama mengatakan tunai lah, zuhur ni tunai, asar pun tunai.
Sebab dia bukan sengaja, kan. Dia tidur, dia pengsan, dia gila. Jadi sedar-sedarnya ujung waktu asar. Jadi dia kena buat solat zuhur dan asar sekali, kan. Bi idraki qadri zaman takbirati akhiri waqtil asr. Jika dia boleh dapat waktu yang kadarnya qadru zaman, kadar waktu takbir fi pada akhir waktu asar. Maksudnya nanti ada diterangkan, dia solat zuhur dengan paling ringkas sekali, baca ambil wajib saja. Baca yang wajib pada takbir, Fatihah, tahiyat akhir. Yang lain tak payah baca, kan. Itu paling ringkas sekali, kan. Dia laju lah, seminit siap. Laju, kan. Lepas tu solat asar pula. Jadi masa dia solat zuhur, untuk solat asar tu dia dapat takbir. Dia dapat takbir asar je. Lepas tu masuk maghrib. Jadi zuhur sempurna, dia dapat 4 rakaat. Asar dia dapat 1 takbir je. Itulah maksud di sini, kan. Yajibu zuhur dan asar. Dia wajib solat zuhur dengan asar sekali. Kalau dia dapat kadar, dapat tu idrak tu dapatlah kadar waktu satu takbiratul ihram pada akhir waktu asar. Jadi takbiratul ihram tu takbiratul ihram asar lah, bukan takbiratul ihram zuhur. Sebab dia kena buat 2 solat, kan. Kalau 1 solat saja kena buat asar lah. Zuhur tu kemudian lah. Ni nak ceritanya kalau dia dapat 2 solat. Wa yajibu, dan wajib al-maghrib ma'al isya. Dia solat maghrib berserta dengan isya bi idraki zalika akhir waqtil isya. Kalau dia dapat zalika tu apa, dia dapat qadar zaman, qadar waktu. Kalau dia dapat kadar waktu takbiratul ihram pada akhir waktu isya. Jadi takbiratul ihram tu, takbiratul ihramnya mana? Maghrib ke isya? Isya. Artinya dia solat maghrib, lepas tu dia solat isya. Solat isya tu ujung sangat-sangat, dia dapat takbir saja. Lepas tu masuk subuh. Gitulah maksud dia. Itu pun kena buat juga. Maghrib dan isyak. Dia tak boleh buat isyak saja, sedangkan waktu tu sempat lagi, kan. Sempat lagi waktu tu. Tapi dia sengaja tinggalkan maghrib. Sebab waktunya ialah waktu bagi orang yang uzur ni tadi, ialah bila dia teringat atau bila dia sembuh daripada pengsannya. Itulah waktu dia. Walaupun waktu asalnya telah berlalu. Taib. Jadi litihadi waqtai az-zuhri wal asri. Sebab apa zuhur dengan asar? Sebab litihadil waqtai, sebab ada persamaan waktu antara zuhur dengan asar, itulah waktu siang. Waqtai maghrib wal isya, dan 2 waktu maghrib dengan isya tu ada persamaan pada waktu malam. Fil uzri, ini bagi orang yang uzur. Orang yang uzur saja tak boleh. Saja tu lain orang uzur. Contohnya tidur, pengsan, paling gila dan sebagainya. Jadi dalam waktu uzur ni tadi kalau dijamakkan, kan, antara zuhur dan asar harus dijamakkan, kan. Maghrib dan isyak harus dijamakkan kalau uzur pun harus dijamakkan fa fi darurah. Tapi kalau dalam darurat lebih aula untuk digabungkan tu apa? Boleh dijamakkan, boleh dibuat tunai.
Kena. Sebab waktu orang yang terjaga tu ialah bila dia terjaga. Waktu solat ni ialah bila dia terjaga. Walaupun dah habis waktu, tapi dia boleh buat tunai lagi. Dalam waktu yang lain lah. Contoh asar, Zuhur. Dia terjaga waktu asar, dia buatlah zuhur dalam asar. Tapi kalau dia tertidur asar atau dia pensang asar, dia terjaga maghrib, waktu dia dalam maghrib tu lah. Kan. Wa yushtaratu lil wujubi ayakhlu asy-syakhsu 'anil mawani', dan disyaratkan wajib tadi tu digabungkan antara zuhur dengan asar, maghrib dan isyak tadi tu. Hendaklah seseorang itu dia lepas daripada tegahan solat, kan? Apa yang menegah sahnya solat? Gila menegah, kan? Haid tu tegahan lah daripada sah solat. Apa lagi? Nifas. Jadi nifas tu adalah yang menegah sahnya solat. Jadi pastikan orang tu tak ada tegahan tadi tu. Okey. Disyaratkan wajib zuhur, asar tadi tu dan maghrib dengan isyak tadi tu, mestilah orang tu berada dalam keadaan suci daripada ataupun lepas daripada yang menegah sah solat, qadra taharati wassalah, pada kadar dia sempat bertaharah dan sempat solat, kan? Jadi kalau dia haid, kan, bukan haid lah, ni kira gila. Dia sedar-sedar tu, ada lagi 10 minit, sempatlah dia bersuci dulu, kan? Sempat dia bersuci, lepas tu dia solat, sempatlah zuhur dengan asar, sempat lagi. Okey. Tapi kalau dia terjaga, dia sedar daripada gilanya, tinggal tak sampai 5 minit, tinggal 3 minit, kan? Dia suci-suci, dah sempat satu takbir saja lagi solat asar, zuhur tak sempat. Itu maka zuhur tu gugur, dia jadi qada. Zuhur tu jadi qada, sebab dia tak sempat nak solat zuhur. Jadi dia solat asar, zuhur tu kemudian. Itu kalau dia tak sempat untuk bertaharah dan solat sebab waktunya sangat suntuk. Yang kita cerita tadi tu, kalau dia sempat lagi selepas dia sedar daripada gilanya ataupun daripada sawan dia atau daripada tidurnya itu tadi, sempat dia bertaharah dan solat, maka dia solatlah kalau zuhur dengan asar, zuhur dulu, asar kemudian, dan dia, itu dikira tunai, ya. Dan dia telah menunaikan kewajipan. Kalau dia tak sempat, maka dia kira tidak menunaikan kewajipan, dia kira qada, mengqada kewajipan. Jadi dia sempat menghilangkan tegahan tadi tu pada kadar waktu sempat bertaharah, bersuci, solat dan menunaikan solat itu bi akhaffi ma yujzi, dalam keadaan paling minimum sekali. Keadaan paling minimum, solatnya paling minimum apa dia? Baca iaitu rukun kaulinya, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, itu je. Lepas tu rukun fi'li, buatlah ada tamakninah. Lepas tu sembahyang rakaat, itulah paling minimum. Itu kalau dia mukim. Kalau dia musafir, kalau musafir 2 rakaat lah. Jadi daripada solat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dua sebab qasar, kan? Qasar 2 rakaat. Lepas tu bacaan hanya takbir, Fatihah, tahiyat akhir. Rukun fi'li hanya tamakninah saja wajib. Lepas tu sembahyang rakaat. Berapa tu? Tak sampai 1 minit, seminit lah. Seminit. Jadi tempoh solatnya 1 minit. Taharahnya, taharah ambil wajib je. Basuh muka sekali, tangan sekali, sapu kepala, kaki sekali. Dah
seminit juga, jadi 2 minit. Jadi kalau dia gila, dia tersedar, ada baki 3 minit lagi. 3 minit sempat tu dia taharah, dia solat. Kalau zuhur dengan asar tu, solat zuhur dulu dengan sembahyang rokat. Lepas tu dia solat asar, nak rokat juga. Tapi bila Allahu Akbar, orang azan. Jadi dia lepaslah, kewajipan dia lepas lah. Tak berdosa lah dia. Bi akhaffi ma yujzi, dengan solat yang paling minimum sekali. Ka raka'ataini, seperti 2 rakaat fi salatil musafir, seperti solat qasar 2 rakaat ketika dalam musafir. Baik, habis. Walau hadat wa nafasat au janna au aghma alaihi awal al-waqti wajabat tilka salah in adraka ma dzukir qadra al-fadri bi akhafi ma yumkin. Habis kalau seorang perempuan itu haid, ataupun dia nifas, ataupun dia gila, jana, ataupun dia pitam, pengsan, koma pada awal waktu, wajabat tilka salah in adraka min dzikrin qadral fadri bi akhafi ma yumkin. Kalau seorang itu haid atau nifas atau gila ataupun dia pengsan atau pitam atau sebagainya pada awal waktu, maka wajiblah baginya, wajabat tilka solah, wajib dia melakukan solat tersebut pada waktu tersebut, in adraka, jika dia masih mendapat, in adraka, mendapat, jika dia masih mendapat min dzikrin, madzukir ke min dzikrin ni, ni mungkin ada masalah cetak. Kalau rujuk dalam nuskhah yang lain tak ada ni. Ni mungkin tambahan daripada ni doktor ni. Mungkin maksudnya beginilah, jika dia mendapat mimma dzukir ni agaknya, daripada apa yang disebut di atas tadi ni, ni haid, nifas, gila, pengsan ni tadi, dia dapat daripada dia mendapati waktulah, mendapat mendapat waktu melaksanakan solat tadi tu, kadar, pada kadar fardu yang paling minimum, bi akhafi ma yumkin. Maksudnya masa awal waktu tadi tu dia mengalami masalah haid atau nifas ataupun gila atau aghma, jadi tak dapatlah solat. Sebab awal waktu, pada awal waktu dia dah kena masalah kan. Tapi bila sampai akhir waktu, in adraka, pada balik bila akhir waktu, in adraka, kalau dia sempat lagi melaksanakan kefarduan tadi tu yang paling minimum, maka wajib dia laksanakan, wajabat, maka wajib dia solat. Sebab ada lagi waktu. Kalau dia tak sempat, wa illa, kalau tak sempat sebab dah betul-betul hujung, tinggal 1 minit, dia nak pergi berwuduk lagi, memang tak dan lah. Fala wujuba fi dhimmatihi, maka tidaklah menjadi kewajipan pada hak dia lah, pada zimmah dia. Dia tak wajib lah pada zimmah dia untuk melaksanakan kewajipan tu, sebab memang tak sempat lah. Apa benda yang tak sempatnya? Tak sempat untuk taharah dan tak sempat untuk solat pada kadar paling minimum. Sebab li'adami tamakkuni min fi'liha, sebab dia tidak ada kemungkinan untuk dapat melaksanakan kewajipan tersebut, sebab memang waktunya tidak mengizinkan, kadar waktunya memang tak sempat. Okey. Dari segi logiknya 1 minit tak dan. Kalau 2 minit,
Kalau dia sedar-sedar tu terus cergas, sempatlah. Tapi kalau sedar-sedar daripada gilanya, dia mamai ni pening-pening, tak sempatlah. Kalau 5 minit nak melayan mamai dia tu, mamai pening, kalau sempat wajib. Tapi kalau dia boleh sedar-sedar, dia bangun tidur, cergas. Tu ketika tu wajib. Sempatlah kalau 5 minit confirm sempatlah. Confirm sempat 5 minit, confirm sempat. Tapi kalau dia banyak songel, dia bangun tidur dah lewat, dia nak mandi, nak basuh muka, nak siapkan tempat solat, nak pakai cantik-cantik, kemas, lepas tu nak tempat solat dia kena sapu-sapu bersih-bersih, itu berdosa. Buang semua tu. Dia hanya perlu bangun tidur, tengok ada 5 minit, dia terus melompat, wuduk, ambil yang wajib, bentang sejadah. Kalau tak, tempat tu memang suci, tak payah sejadah, tak payah sejadah, kan? Kalau perlu kepada sejadah, bentang asal ada, solat. Paling ringkas, solat roket namanya, solat roket. Okey, wallahu ta'ala alam. Supaya dia tidak solat waktu haram. Waktu haram ni itulah solat dapat takbir ataupun dapat satu rakaat masuk waktu, sah, haram lah, sah tapi haram. Supaya untuk dia jangan haram tu, dia sembahyang roket. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.